Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para sahabat, member-member yang sudi setia dengan channel ini di Ibn Rijal. Dalam episod kali ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan COVID, konspirasi, vaksin dan juga filem The Maze Runner. Kita berada dalam penghujung bulan Januari 2021 dan Malaysia masih lagi dibelenggu dengan wabak COVID. Kali ini petang tadi saya baru tengok laporan 4,009 kes. Kita telah menjangkau 4,000 lebih. Pernah satu ketika kita berjaya melawan COVID dan hampir memenangi pertempuran tersebut. Kita cuma tinggal satu kes. Namun pada paruh masa kedua ini COVID nampaknya menyerang balas oleh kerana kealpaan dan kelekaan kita. Namun di sebalik apa yang sedang berlaku di Malaysia sekarang, kita berhadapan dengan tekanan ekonomi, ramai yang kehilangan pekerjaan, seperti mana saya kongsikan dalam video sebelum ini, tekanan para waris yang terpaksa berhadapan dengan PDPR, pembelajaran di rumah, tekanan para guru, dan boleh dikatakan di merata-merata pun berlaku tekanan. Tapi itulah realiti yang sedang kita hadapi sekarang, yang dikatakan fitnah, yang dikatakan kecelaruan dan kekalutan yang kita hadapi di akhir zaman. So, membentuk manusia itu pelbagai-bagai. Ada manusia yang terlalu patuh dengan SOP, ada manusia yang terlalu mengingkari SOP, ada manusia yang tanpa sengaja terengkar SOP namun terkena tindakan, ada manusia yang sengaja melanggar SOP namun mereka terlepas begitu saja. Itu yang sedang kita hadapi sekarang. Namun bercakap tentang COVID ini, kita berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak. Saya teringat filem The Maze Runner yang saya tengok baru-baru ni tu. Bila saya tengok filem tu, saya rasa macam menarik cerita ni. Bila mana cerita The Maze Runner ni tuan-tuan, dia cerita tentang sekumpulan budak muda yang dihantar ke sebuah tempat. Satu bulan, satu budak muda dikeluarkan daripada lift tu naik ke sebuah tempat yang mereka itu diinjek dalam fikiran mereka sampai mereka lupa semua. Apa yang mereka tahu, mereka kena berhadapan duduk dengan tempat tu. Kemudian di luar tempat tu ada pintu, ada orang kata apa, benteng yang sangat besar. Di luar benteng itu mereka tak tahu ada apa. Cuma beberapa orang runner saja yang tahu. Ada beberapa raksasa yang mengawal trap di luar kota itu, di luar tempat itu, yang menyebabkan mereka tak boleh keluar. Cerita menarik ni, antara skrip-skrip yang menarik yang dalam sepanjang filem itu yang membuatkan saya tercetus bila mana saya melihat bila mana Thomas ini yang kata hero dalam filem tersebut, bila dia bertanya kepada kawan-kawan dia, kan, kenapa hampa tak cuba keluar? Berapa tahun dah hampa duduk dalam ni? Maka dia berceritalah, kami cuma follow the rules. Kita pun tak tahu apa yang ada di luar itu, raksasa yang macam mana. Cuma ada 2-3 orang runner saja yang tahu. Maka Thomas kata, macam mana hampa boleh duduk tani lama sedangkan hampa tak cuba keluar daripada box ini, daripada maze ini, daripada perangkap ini? Maka dia berkatakan, hang budak baru, hang tak tahu cerita lama. Panjanglah cerita tu, tapi menarik kerana filem itu mengajak kita untuk berani berhadapan dengan musuh, berani keluar daripada kotak yang membelenggu kehidupan kita, berani berfikir di luar kotak. Namun ada harga yang perlu dibayar lah apa yang dibuat oleh Thomas tersebut. So benda itu menarik untuk kehidupan dalam realiti kita. Tuan-tuan, bila kita bercakap tentang COVID ini, dia satu benda yang macam Maze Runner juga. Kita tak nampak, kita tak tahu kita berhadapan dengan siapa, bagaimana kekuatan mereka yang ada. Runner dalam filem tersebut merupakan, bagi saya lah, kalau saya boleh katakan, ibarat para frontliner kita, para doktor yang berhadapan dengan penyakit tersebut, yang saya kira lebih mengetahui berkenaan dengan apakah yang berlaku, apakah reaksi dalam penyakit tersebut, apakah penyakit itu mampu, apakah kemampuan penyakit tersebut dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada realiti COVID yang sedang melanda dunia ini, ada orang yang dia terima COVID, kemudian selepas beberapa hari dia baik. Ada orang yang dia terima COVID dan dia tidak ada perbezaan apa pun kehidupan dia. Dia boleh duduk kuarantin, dia siap boleh menari TikTok lagi, kemudian dia sembuh. Ada orang yang dia terkena COVID, dia sakit, dia kena bantuan pernafasan dan ada yang meninggal dunia. So, manusia terbahagi-bahagi dalam menerima ujian COVID ini. Sebab tu kita tak berani nak bercakap lebih. Saya takut kata-kata kita itu menghiris perasaan orang yang kehilangan ahli keluarga akibat COVID. Kata-kata kita itu akan mendatangkan kesan terhadap sensitiviti orang terhadap COVID.
kata-kata kita itu akan menyebabkan orang mula kurang untuk menghormati SOP. Saya bimbang kita akan dipertanggungjawabkan atas kata-kata kita itu. Meskipun ada kadang-kadang kita terfikir di hati kita, apakah besar sangat COVID ni? Mungkinkah dia tu sekadar sesama biasa yang datang kemudian akan pergi, dan orang yang akan meninggal memang tetap akan meninggal. Kadang-kadang terfikir benda tu. Tetapi bila kita memikirkan kata-kata kita ini pada dewasa ini, pada zaman ini dan zaman media sosial ini yang semua orang boleh bercakap, barangkali kata-kata kita itu akan mencetus beberapa polemik. Orang akan sama ada orang akan memusuhi kita, ataupun orang akan sangat menyanjungi kita, ataupun orang akan mula berfikir, oh kalau macam tu okey lah kot, tak ada apa lah kot. Orang mula akan mengabaikan SOP, akan menyebabkan tekanan kepada frontliner. Itu yang menyebabkan saya sebulan dua ini, saya bab ini saya tak berani cakap lebih. Saya risau sebab ilmu dalam bab ini ternyata saya kurang. Hanya merujuk kepada mereka-mereka yang pakar. Meskipun ada orang mengatakan kemungkinan mereka itu berdusta, mereka itu menipu, mereka itu berpakat dalam satu pakatan yang sulit dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bercakap seolah-olah kita ini warak, tetapi kita bercakap kerana kita ini takut mati. Takut mati itu tak apalah. Atau takut kita akan dipertanggungjawabkan sesudah kita mati atas ucapan dan kata-kata kita itu. Apatah lagi kalau kata-kata kita itu meninggalkan kesan kepada orang. Pun begitu, kita juga tidak menafikan kegusaran setengah orang yang mempertikaikan SOP ini, yang saya kira bukan semuanya kata-kata mereka itu salah. Misalnya pertikaian terhadap SOP masjid. Bagaimana masjid hanya 5 orang hanya boleh masuk, sedangkan shopping komplek ramai boleh masuk. Dan waktu tertentu kena tutup, sedangkan shopping komplek tak perlu. Itu mungkin antara yang boleh kita fikirkan bersama lah. Kalau saya secara peribadi, saya fikir 5 orang macam tak munasabah sangat berbanding kalau masjid tu terlalu luas. Tak tahulah. Tapi itulah macam saya kata tadi, saya tak berani juga nak cakap. Orang boleh katakan apa saja, dia ni takut orang kecam ke lah, nak glamour, nak nama. Orang boleh cakap apa saja. Tapi yang pastinya kita takut kita akan dipertanggungjawabkan dengan kata-kata kita itu di akhirat. Kalau kata-kata kita itu akan mendatangkan kesan kepada orang lain dan sebagainya, itu yang membuatkan kita fikir dalam tujuan ini, dalam hal ini kita fikir untuk kita perlahankan nada kita dan kita mengunci mulut. Meskipun begitu, saya tidak mempertikaikan orang-orang yang meluahkan perasaan mereka. Kemungkinan mereka ada kajian, kemungkinan mereka ada dapatan data. Itulah sikap saya. Saya lebih kepada sikap meraihkan. Kerisauan itu perlu, kegusaran pemikiran itu perlulah diasah. Saya fikir ini satu perkembangan biasa. Namun di dalam kita berkata-kata, sama ada menyokong ataupun menentang, haruslah kita memikirkan kesan dan akibatnya. Itu saja. Namun bila bercakap tentang vaksin, saya terima banyak ramai orang marah. Dia kata apa Ustaz sokong vaksin. Dalam bab vaksin ini, saya nak jelaskan bahawasanya saya meletakkan manusia dalam vaksin ini. Saya melihat kepada dia bukan dua grup, orang yang pro vaksin dengan anti vaksin. Tapi saya melihat kepada vaksin ini kepada 3 grup, iaitu orang yang pro vaksin, orang yang anti vaksin, dan juga orang yang dia concern vaksin. Dia risau tentang kandungan vaksin, ataupun dia risau tentang vaksin ni cepat sangat ni buat ni, tak apa ke? Aku ni tak kena COVID ni, nak test kat badan aku ni tak apa ke? Dia ada sedikit kerisauan. Bagi saya lah, saya mungkin duduk dalam jaluran yang tengah. Meskipun yalah tak berani nak kata, tapi saya nampak lebih begitu bila kita bersembang dengan 2-3 orang kawan. Ada yang banyak yang menyatakan demikian. Dia kata, okey aku sokong vaksin, tapi kalau nak cucuk aku tak berani. Dia kata. Ramai yang bersikap macam tu, pasal dia rasa macam benda ni baru sangat kan. Sebab kalau kita bacakan dalam sejarah perubatan, vaksin-vaksin ni buat sebelumnya itu makan masa puluhan tahun research. Tapi yang ni dia cepat sangat. Benda dia ada beberapa isu dan sebagainya, menyebabkan ada orang mula gusar. Bagi saya kegusaran itu biasa, manusia biasa. Kadang-kadang kita kan memang rasa macam tu. Bagi orang yang tak setuju pula, mungkin mereka ada alasan mereka. Bagi orang yang setuju pula, mereka juga ada alasan mereka. Itu kita meraihkan semua. Itulah manusia kita terbahagi-bahagi sekarang dalam isu ini. Jadi dalam bab konspirasi, saya ketika saya zaman belajar dulu, saya memang agak terlalu minat dengan konspirasi ini.
Zaman itu zaman siri The Arrival. Sangat minat lah sampai kita download semua bubuh dalam satu pen drive lagi. Untuk layan sampai berapa episod, berapa puluh episod kan. Sampai satu ketika saya rasa macam saya pergi di mana-mana pun saya rasa macam dunia ni penuh dengan pembohongan. Full of lies. Saya rasa macam tu. Saya rasa orang yang sezaman dengan saya, yang sejenis dengan saya, yang mengikuti siri itu pun akan merasakan benda yang macam tu. Bila saya pergi naik motor dorong-dorong dengan member-member tengok KL kan, tengok bangunan tinggi-tinggi, saya rasa macam ni semua dajal ni semua agenda ni apa, dia menyalurkan tenaga, punca kuasa tenaga kepada dajal kan, dalam siri tu disebut macam tu kan. Kita pernah rasa, pernah alami zaman itu. Sampai bila saya habis mengaji balik main kampung, kawan dengan orang, mula mengenali realiti dan sebagainya, mula saya rasa macam ada betulnya dia. Tapi mungkin tak semuanya begitu. Mula saya memperlahankan rentak. Kemudian saya melihat dewasa ini macam karangan tu, orang berminat bercakap bab ini. Maka saya tak boleh nafikan kecintaan saya kepada bab ini. Saya suka bab-bab kajian ini, akhir zaman, kiamat dan sebagainya. Saya memang minat. Dan saya perhatikan orang kita pun ramai minat. Jadi saya fikir saya nak cuba masuk dalam dunia konspirasi ini, tapi saya cuba nak bawa dalam wacana saya sendiri, iaitu wacana yang kita mengkaji konspirasi ini berdasarkan bukti dan fakta yang documentized kan. Sebab saya yakin dia memang berlaku. Saya pernah sebut banyak kali dah dalam hadis, ada kisah-kisah orang Yahudi yang cuba untuk membunuh Nabi, kisah-kisah pakatan Ahzab. Bahkan ayat Quran sendiri sebut lan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hatta itu sehingga kan menunjukkan satu proses, menunjukkan satu agenda yang mereka buat sehingga kan kita akan ikut mereka. Itu semua menunjukkan ada berlakunya konspirasi. Memang dia berlaku. Tapi saya cuba berbawa dalam wacana saya, iaitu tentang kajian geopolitik, kajian tentang penipuan yang berlaku hingga menyebabkan Uthmaniyah itu kolaps, yang menyebabkan Arab itu terpecah-pecah, yang menyebabkan tercetusnya beberapa revolusi, yang menyebabkan akhirnya tanah Palestin tergadai. Itu antara kajian konspirasi yang saya berminat dengannya. Dan nak kata saya menolak terus apa saja isu konspirasi yang lain, tidak juga. Tapi ada yang saya memilih untuk diamkan kerana saya takut bukti yang tak cukup. Ada yang saya memilih untuk berkongsi dalam ruangan yang tertutup. Ada yang saya pilih untuk tidak percaya. Sebab bagi saya dunia ini tidak penuh dengan semua orang jahat sahaja. Dia sentiasa ada orang jahat dan orang baik. Saya memikirkan begitu. Jadi itu menyebabkan saya memperlahankan rentak saya. Dan apa yang menyebabkan saya memperlahankan lagi rentak saya, bila mana saya telah selesai menulis buku tentang konspirasi yang saya kira itu adalah saya punya manhaj. Kemudian siri konspirasi diterbitkan oleh Pusat Tarbiyah UNAIS Media Work. Kemudian saya fikir okeylah, that's it, apa yang saya cuba sampaikan dalam sudut konspirasi. Ada yang membantah, ada yang menyokong. Saya terima banyak juga mesej yang kata saya ni tak cukup power. Ada yang marah saya, kata saya juga terikut-ikut dengan Yahudi. Tak apalah, saya tak kisah benda tu. It's okay lah, hidup terlalu singkat untuk kita bermusuh dan bermasam muka. Tapi saya dah buat kerja saya. Bab tu saya dah ceritakan, itu saja. Lebih daripada tu saya takut menjadi fitnah macam saya kata tadi. Okey, saya nak sambung tadi tu yang saya kata apa yang menyebabkan antara penolakan kuat untuk saya slow down, iaitu bila mana saya berhadapan dengan ramai, bukan seorang dua, ramai, saya ni katakan ramai, yang email kepada Banjeb dan Zam, tu orang email lagi, ada yang mesej kepada isteri saya pun mengajak perbincangan ini, tetapi dalam kerangka yang terlalu bagi saya hyperbola, bahasa Melayu kata. Dalam hadis kita kata mujazafah, dia ada unsur mujazafah. Dalam bahasa faham biasa ni kita kata berlebih-lebihan. Saya biasa berhadapan dengan orang yang mai cerita kat saya, ni saya cerita betul, tapi tak mahu sebut nama. Cerita kat saya, kata kalau ustaz nak jumpa dengan Imam Mahdi boleh mai dekat kami punya port persatuan kami. Imam Mahdi duduk dekat persatuan kami dah ni. Kami simpan dia, kami asuh dia. Satu nanti dia akan keluar berjuang. Saya jadi risau bila saya fikir macam tu. Saya jenis orang yang tak kuat, tak tegas untuk nak marah, untuk nak counter. Jadi saya rasa macam mana saya nak buat? Adakah benda ni berlaku sebab saya? Ataupun 2-3 orang yang lain? Sampaikan masyarakat jadi bercakap benda macam ni. Saya berjumpa dengan 1-2 orang. Saya tak mahu sebut secara detail lagi, saya takut orang akan meneka siapa. Tapi
tak apalah, tapi satu dua orang yang orang akademik, yang mai salam saya, peluk saya semua, dia kata, "Bagus ya ustaz muda cerita pasal kajian penipuan Yahudi ni, saya suka." Dia kata, "Saya ni antara orang Melayu yang diintip oleh Dajjal setiap masa." Kalau dia cakap saya macam tu, saya pun okey tak apa. Kemudian dia kata, "Saya adalah satu orang pahlawan Melayu yang ada darah Bani Tamim." Dia kata, saya pun tak apalah, saya tak apalah kan. Kemudian bila wacana itu lagi panjang, bila dia start cerita macam setiap jalan yang saya lalu, asal saya lalu je simpang 4 tu mesti traffic light merah. Asal saya lalu simpang 3 tu mesti traffic light merah. Itu sistem Dajjal, sebab dia cuba stopkan perjalanan saya, pergerakan jihad saya. Saya mulai dah rasa macam, ya Allah. Saya sampai tahap saya termenung. Duduk di rumah seorang-seorang, saya termenung, saya fikir, adakah benda ni berlaku sebab aku? Adakah benda ni, masyarakat mula bercakap benda-benda yang macam ni sebab aku ke punca dia? Adakah aku akan di akhirat nanti aku akan disoal benda-benda macam ni? Adakah aku antara orang yang trigger benda ni? Saya risau. Saya mula risau. Sebab tu saya mula tarik gear, saya memperlahankan rentak saya sebentar. Saya fikir saya kena muhasabah. Jadi saya baca balik apa-apa yang saya tulis, apa yang saya cakap. Adakah saya mengajak kepada benda macam ni? Ataupun adakah saya mula mencetuskan benda-benda macam ni yang saya sangat risau? Saya ada seorang ibu yang email saya, ceritakan anak dia tak mau kerja, tak mau sekolah, tak mau, masuk bukan college dah sekarang. Kata pasal dia kata dunia nak kiamat dah. Dia nak pergi ke tempat lain, dia ada misi dia nak jauhkan diri daripada kehidupan orang ramai, dia nak duduk berasingan, ghuraba, nak duduk asing. Baguslah pakai hadis tu. Tapi bila seorang ibu menyorong kepada saya, kata macam mana saya nak buat? Dia risau kan. Dan anak dia mula mengatakan orang duduk semayang kat masjid tu pun salah, pasal makan gaji, yang makan gaji ni semua sistem Dajjal. Saya mula rasa macam, ya Allah, kalaulah aku punca semua benda ni, aku minta berlindung. Sebab saya tak pernah sebut benda itu semua. Tapi kalaulah saya antara orang yang membuka kepada pintu fitnah ni, saya fikir saya kena stop. Sebab tu saya mula slow down. Tetapi macam mana yang saya katakan tadi, prinsip saya tetap, saya yakin konspirasi Yahudi itu memang ada. Tetapi tak dah terlalu sampai tahap kita perlu paranoid. Kita perlu sampai menganggap di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah kita itu semuanya Yahudi. Kalau kita melihat kepada sunnatullah secara alam ini, pertempuran antara hak dengan batil itu sentiasa ada. Bila adanya Nabi Adam, adanya Iblis. Bila adanya Namrud sebagai batil, adanya Nabi Ibrahim. Bila adanya Firaun sebagai batil, adanya Nabi Musa. Bila adanya Abu Jahal, Abu Lahab, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau adanya Dajjal, akan ada juga Mahdi. Pertempuran antara hak dengan batil ini sentiasa ada. Tuan-tuan tengok dalam video Nustan, ada orang jahat, ada hero. Tuan-tuan tengok Ultraman, ada raksasa, ada Ultraman. Jadi saya yakin masih ramai sisi baik. Namun saya juga meyakini penipuan itu memang ada. Memang Jews ini mereka full of deception. Kalau kita membaca sejarah yang berlaku dalam dunia ini, tak perlu pun kita baca versi konspirasi. Cukup sekadar kita membacakan sejarah rasmi pun kita dapat merasakan, yes, memang ada konspirasi. Tapi macam saya katakan tadi, saya risau, takut benda ini orang minat. Benda-benda yang bersifat kajian, misteri, konspirasi, benda-benda yang bercetuskan persoalan, berteka-teki, berteori, ini memang orang minat. Saya tak nafikan dan saya tak salahkan. Sebab saya pun dulu pernah macam tu. Tapi sampai satu ketika saya mula rasa macam saya takut dengan cabaran zaman hari ini. Kalau kita tidak berpijak di bumi yang nyata, saya bimbang kita nak bawa umat kita ke mana nanti. Saya bimbang kita nak bawa kuliah kita ini, pendedahan kita ini, nak bawa kita ke mana satu hari nanti. Kalau membawa kepada kesedaran agar kita berhati-hati dengan penipuan, is okay. Tetapi kalau membawa kita kepada paranoia, tuduh-menuduh, fitnah-memfitnah, itu yang saya bimbang. Saya bimbang dalam kita membongkar fitnah akhir zaman, saya bimbang kita menjadi sebahagian daripada fitnah tersebut. Itu yang saya bimbang. Tapi saya mohon sangat-sangat video saya ini tidak digunakan untuk menghantam sesiapa, kerana saya tidak bermaksud kepada sesiapa pun. Saya meraihkan siapa sahaja dengan pandangan mereka masing-masing. Saya mohon sangat, sebab saya pernah kenal dah dulu video saya tak bermaksudkan kepada siapa-siapa, tapi orang pasang video saya itu tujukan kepada orang yang saya tidak bermaksud demikian, saya kenal. Saya tak mahu macam tu. Ini sekadar luahan peribadi yang saya fikir saya meraihkan orang lain. Kalau orang lain juga ada pendapat mereka kata saya salah, silakan. Kalau orang mengatakan saya memang tak percaya langsung konspirasi, memang dunia ni biasa saja, pun silakan. Kalau orang memilih untuk jalan tengah macam katakan konspirasi itu ada dan
tak semua konspirasi pun silakan. Tapi kita sekarang berada dalam zaman tersebut. Saya fikir itulah, itu penjelasan saya lah. Kalau saya cuba jawab dalam satu video lah, pasal saya duk terima message ataupun email banyak sangat dalam musim COVID ni menyatakan, mempersoalkan, kata apa pasal tentang ini kan, kenapa saya dah stop dekat bab-bab ini, dah kurang minat ke. Tak apalah, saya macam tu, saya okey lagi. Tapi saya rasa agak sedih tak ada terima tu bila orang kata macam dia kena sumbat dengan Dajjal lah. Dajjal dah beli dia dah. Saya tu yang saya rasa macam, alamak, yang ni macam filem kan. Saya dah di rumah ya, nak kerja macam biasa ya, baca buku juga. Saya tu saya risau bila dekat beritahu tu. Okey, ada yang sampai hantar email kat saya kata, ustaz perlukan bantuan ke, adakah Dajjal telah kepung ustaz, adakah Dajjal telah buat sampai ustaz apa berpusing minda sampai tak boleh bercakap ke apa ke, adakah macam tu kan. Saya susah hati. Saya bimbang. Saya bimbang kita terlalu berfantasi sampai tahap kita meninggalkan kehidupan realiti, yang akhirnya realiti yang kita kena hadapi sekarang, kehilangan pekerjaan, anak-anak yang keluar daripada universiti tidak ada pekerjaan, orang yang telah bekerja pun dibuang, kehilangan pekerjaan. Bagaimana dengan masa depan anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan di rumah ini nanti? Bagaimana masa depan ekonomi negara, perbelahan orang politik, perkhilafan orang agama yang kadang-kadang terlalu over, orang-orang yang transgender yang makin ramai. Itu yang kita bincangkan dan kita kena hadapinya bersama, no? Saya fikir itu sebagai penjelasan, dan saya fikir agar video ini tidak digunakan untuk ditujukan kepada sesiapa. Dia tidak bermaksud demikian, hanya sekadar luahan peribadi, pandangan saya dan penjelasan saya kenapa saya begini. Itu saja. InsyaAllah, alhamdulillah saya sihat, tersemua sikit. Tak apalah, kita naikkan minat masing-masing. Cuma dalam dunia akhir zaman ini, apa pun kita buat, kita tersambung, kecuali ibadat lah. Ibadat pun tengok juga tu kan. Kita bersederhana, kita wasatiyah. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.